inspirasi, euforia, Islam, semuanya tinggi. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزمهم
Radio IKIM Inspirasi Info Islami. Syukur kita berada di Aspirasi 10.1. Apa khabar untuk anda? Kalau pagi ni Masya Allah, teruskan kita nak dapat lagi ilmu yang bermanfaat di Radio IKIM. Terima kasih yang dah membuka pasang Radio IKIM. Tak kira walau di mana saja dengarkan kita waktu ni kan. Ada yang dekat dalam kedai, restoran ke kan, tengah menikmati hidangan ke pagi-pagi macam ni kan. Masih lagi kita nak sama-sama teruskan perkongsian di Radio IKIM. Dan tak lupa yang bekerja bertugas, selamat melaksanakan apa sahaja tugasan anda dengan penuh ikhlas. Kan, bila buat kerja dengan ikhlas tu dia datang tenang kan, dan juga ada bahagia. Sebab tu kita kena bersyukur setiap hari. Allah kurniakan apa sahaja nikmat, walaupun dugaan cabaran, tetapi tetap kita dapat menikmati segala yang Allah kurniakan kepada kita ini dengan penuh bahagia. Jadi bahagia itu terletak pada syukur, dan siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Ingat pesan dari para asatizah kita tentang bersyukur dan bahagia. Okey, selepas ni kita nak sama-sama hayati lagi rancangan tadabbur. Kita ada perkongsian dari Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Okey, dan kita nak teruskan sesi tadabbur kita selepas ni membuka surah Al-Insyiqaq. Okey, dan anda boleh sama-sama juga buka Quran. Kita nak hayati dengarkan perkongsian tadabbur ini, dan kita boleh belajar daripada hasil ayat-ayat suci Al-Quran ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jom, sekarang kita nak berhibur dahulu bersama dengan Faizah Tahir dan juga Mirwana, lagunya Aku Tanpa Cintamu. Kekal di IKIM, Inspirasi Info Islami. Telah ku mungkiri janjiku lagi, walau 1000 kali ku ulang sendiri. Aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi, setelah ku berpaling dari pandanganmu? Engkau bukanlah jahilnya aku. Mengapa cintamu tak pernah hadir, subur dalam jiwaku, agar ku tetap bahagia. Tanpa cintaku, tetaplah kau di sana. Aku tanpa cintamu, bagaikan layang-layang terputus talinya. Telah ku kiri janjiku lagi, walau 1000 kali ku ulang sendiri. Aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi, setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jahilnya aku. Kasih darimu ku dapatkan, oh Tuhanku. Oh masihkah ada sekelumit belas mengemis kasih-Mu Tuhan, untukku berbaut dan bersandar. Aku di sini kan tetap terus mencuba untuk beroleh cintamu, walau ranjaunya menusuk pedih. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat.
bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak, atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Aklah kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Berkelak 91.5 FM. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي
diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rawatan Terima kasih untuk anda. Semua berpelihara Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di IKIM. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq. Kita berada di Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi perkongsian selanjutnya. Ini dia, kita bawakan lagi rancangan Tadabbur. Jom nak ajak anda untuk sama-sama tonton juga di Facebook Live IKIM, di YouTube Live, okey? Sebab kita sedang bersecara langsung di situ. Boleh sama-sama terus tengok dalam perkongsian konti kita ni. Ada tetamunya. Hari ni ada penambahan ahli katanya, Doktor. Masya Allah. Jom nak mengalun-alunkan dahulu tetamu kita. Seperti biasa rancangan Tadabbur, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Syafiq. Baik. Masya Allah. Semua okey kah, Doktor? Ceria, Alhamdulillah. Masya Allah. Dan hari ini dapat lagi sama-sama bertemu, Doktor. Ya. Saban Jumaat kita bersiaran, pasti dapat lagi kita buka Quran ni. Kan bukan kata saja hari Jumaat kita buka Quran, tetapi kita nak sama-sama adaptasi lagi, kan? Kita bongkarkan lagi dengan apa yang kita boleh belajar dalam ayat-ayat suci Al-Quran ini. Baik, Doktor. Kita nak teruskan, Doktor. Untuk minggu ini, kita akan buka dan kita tadabbur surah Al-Insyiqaq. Okey, dan kita nak ajak sahabat-sahabat pendengar juga untuk buka dan melihat sama-sama Quran ini, ayat ini, surah ini, untuk kita belajar sama-sama, adaptasikannya, baca, faham dan amal. Doktor, silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada DJ Syafiq, kepada tamu kita Cik Amin, dan juga kepada para pendengar kita di IKIM FM. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Ta'ala dan sentiasa diberikan kebaikan dengan musyafaat Al-Quran ini. Ramai masuk komen kita, Doktor. Kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah banyak. Beri komen ni. Nur Muhammad Razwadi ada, Syarifah Kasim ada, ya, Alhamdulillah. Jadi jangan lupa hari ni Jumaat kita banyakkan selawat supaya hidup kita lebih berkat, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan berbincang-bincang tadabbur surah Al-Insyiqaq. Jadi surah Al-Insyiqaq ini adalah merupakan satu surah yang kalau kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Yang bermaksud barang siapa yang ingin melihat keadaan suasana hari kiamat itu sebagaimana seolah-olah di depan matanya, maka hendaklah dia membaca surah Idza Syamsu Kuwirat, surah Wa Idza Sama'u Fatarat dan Idza Sama'u Syaqqat yang kita akan bicarakan sebentar lagi, ya. Jadi ini di antara perkara yang dapat kita faham daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya surah-surah ini adalah merupakan satu surah yang menjelaskan kepada kita bagaimana terjadinya hari kiamat, ya. Dan kita tahu surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat ini adalah merupakan satu surah yang ataupun surah-surah yang berkaitan dengan akidah, ya. Dan dia termasuk dalam rukun iman kita yang 6, iaitu rukun kepercayaan kita kepada hari kiamat, kerana sesungguhnya ini adalah merupakan satu bentuk persiapan dan persediaan kita dalam nak menuju kepada akhirat, ya. Baik, jadi Al-Insyiqaq artinya apa? Al-Insyiqaq artinya terbelah, ya. Dan dia adalah merupakan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Infitar, ya. Jadi kita akan bacakan dulu daripada ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-15, ya. InsyaAllah kemudian kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u insyaqqat wa azinat rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal
insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu ayat 1 sampai ayat 15 ya, yang bermaksud bismillahirrahmanirrahim, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun yang diberikan kitabnya daripada belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Sesungguhnya dia di dunia dahulu bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahawa dia sekali-kali tak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Itu di antara terjemahan daripada ayat 1 sampai ayat 15 ya. Kalau boleh kita nak habiskan surah ni hari ni ya, insya-Allah, sebab dia mudah saja untuk kita tadabburkan, sebab dia dah ada dia punya mukaddimahnya sejak daripada awal. Betul. Kalau kita lihatkan daripada surah An-Naba tu, dia memang bercerita tentang neraka, bercerita tentang hari kiamat, tentang balasan, tentang syurga, tentang neraka. Begitu juga surah-surah yang diikuti selepasnya itu memang banyak cerita tentang masalah itu, kerana inilah merupakan satu perkara yang sebenarnya Allah nak didik kita, supaya dengan banyak kita itu mengerti akhirat, hati kita akan lembut, hati kita akan terdidik dengan agama ya. Sebab seseorang yang nak kembali kepada Allah Ta'ala ini, dia kena membuat persediaan dengan segala bentuk amalan, yang mana amalan-amalan ini adalah merupakan satu amalan yang kita katakan ibadat, dan juga apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala syariat. Mudah-mudahan dengan perkara itu akan menjadi bekal kepada kita bila kita kembali kepada Allah SWT. Baik, tadi kita telah baca tadi idza sama'un syaqqat dan apabila langit terbelah. Baik, dulu waktu kita membicarakan tentang surah idza sama'un fatarat, kita dah jelaskan ya apa beza idza sama'un fatarat dengan idza sama'un syaqqat. Maksudnya dekat sini dia sama-sama terbelah, tapi sebenarnya kalau kita lihatkan pada idza sama'un fatarat, maksudnya dia terbelah juga, tetapi terbelahnya itu adalah dalam keadaan yang belum betul-betul terbelah, maksudnya belum betul-betul sempurna belahnya. Baru kita nampak dia hanya terbelah dalam bentuk yang kita katakan permulaan ya. Sebab langit ini kalau kita lihatkan dia ada 7 lapisan ya. Waja'alna fawqakum sab'an taraik ataupun disebutkan Allah menciptakan langit dalam keadaan 7 lapisannya ya. Jadi kalau kita lihatkan untuk dia itu terbelah, dia memerlukan satu keadaan yang atau masa yang agak lama ya. Jadi kalau kita tengok di sini bila kita sebutkan idza sama'un fatarat jadi ini bermaksud dia baru terbelah dalam bentuk permulaan. Sedangkan bila disebutkan idza sama'un syaqqat, ini sempurna belahnya. Sebab langit ni kalau kita lihatkan menurut ulama tafsir, dia ada tahapan-tahapannya sebelum Allah Ta'ala lipat dia ya. Pertama dia akan pergi kepada peringkat yang pertama, iaitu infitar ya. Kemudian dia pergi pada tahapan yang kedua namakan insyiqaq ya. Kemudian dia akan pergi kepada wahiyah, dia akan lemah dan kemudiannya yang terakhir at-tayr, ataupun dilipatkan akan bumi dan langit itu menjadi satu hamparan. Peringkat-peringkat ada peringkat-peringkat dia ya. Dan kalau kita tengok, memang langit ni sebenarnya adalah merupakan satu ciptaan Allah Ta'ala dalam alam semesta yang begitu luas. Namun dia termasuk dalam sesuatu yang
di bawah kita katakan alam malakut Allah Ta'ala, yang alam kemalaikatan, sebab malaikat semua duduk di langit dan sebagainya. Dan kalau kita lihatkan alam malakut itu di bawah kursi, kursi itu pula di dalam arash. Jadi kursi itu besar, dan semua kalau kita lihatkan makhluk-makhluk yang ada ni semua di bawah kursi Allah Ta'ala, alam-alam ini. Tapi wasi'a kursius samawati wal ard, kursi itu lebih besar daripada langit, tapi kursi itu pula nak banding dengan arash Allah Ta'ala, arash itu lagi besar. Ibarat dalam hadis menyebutkan, kalaulah kursi itu diibaratkan cincin dicampakkan ke dataran padang pasir. Itulah ibaratnya kursi dengan arash. Arash itu ibarat banyak padang pasir yang begitu luas. Kursi itu hanya sekadar macam satu cincin yang dicampakkan di tengah padang pasir. Bayangkan kalau dunia itu macam mana. Kalau langit tu pula macam mana kan? Lagi-lagi kecil lah. Maksudnya begitu mudah saja Allah Ta'ala nak hancurkan, dan begitu mudah saja Allah Ta'ala nak ciptakan. Jadi sebenarnya ini harus bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan ataupun mentiadakan makhluknya. Cuma kitanya yang kita kata manusia ni yang besar kepala sangat. Kita rasa kita ni hebat sangat, sampaikan kita kadang-kadang mencabar Allah dengan melaksanakan segala bentuk larangan dan sesuatu yang Allah larang. Itu sifat manusia kan. Dia rasa dia hebat, dia besar kan. Padahal nak banding dia dengan gunung pun dia kecil lagi kan. Bandingkan dia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi disebabkan sifat takabur, ego dia tu menyebabkan kita ni kadang-kadang lupa asal usul kita dan keadaan kita yang sebenarnya. Jadi bila Allah kata iza sama'un syaqqat, di sini nak menunjukkan bahawa langit tu dah memang betul-betul terbelah. Dan waktu itulah kita akan nampak nanti bintang-bintang itu berguguran. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumun qadarat. Dari ini semua kita akan nampak bintang-bintang tu dia berjatuhan. Dan waktu itulah kita akan nampak betapa manusia ini dalam keadaan yang begitu kelam kabut, begitu bimbang dengan segala bentuk kejadian yang berlaku padanya. Dan untuk pengetahuan umum, kita beritahu, sering juga kita beritahu bahawa perkara ini tidak akan berlaku pada umat Islam, kerana kiamat ini sebenarnya dia berlaku kita katakan hanya untuk orang kafir, sebab orang Islam dah dimatikan sebelum itu. Jadi kita ni kena membuat persiapan dengan kematian sajalah. Cuma Allah menyebutkan tentang akhirat, nak menunjukkan bahawa alam ini pasti akan musnah. Dan dikatakan bahawa semestinya langit itu akan patuh. Langit ini akan patuh. Maksudnya langit akan sentiasa mengingatkan ataupun sentiasa menjunjung titah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila bumi diratakan, bumi diratakan, maksudnya di waktu dihamparkan, diluaskan, untuk menjadi tempat di mana dihimpunkan seluruh manusia untuk menghadapi perbicaraan. Akan dihalau ke situ dan akan menunggu manusia ini untuk menghadapi perbicaraan. Dan itu kita dah jelaskan pada ataupun pada perbincangan kita yang sebelum ini. Dan kemudian disebutkan, dan di waktu itu bumi ini juga wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia memuntahkan apa yang dalamnya dan menjadi kosong. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mati yang tidak dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dan semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar amalnya masing-masing. Ini yang kita perlu lihatlah, bagaimana keadaan kita itu. Dan inilah satu benda yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bergerak kaki anak Adam ini sehingga dia tak ditanyakan kepada 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, tentang keremajaannya, ke mana digunakan, tentang hartanya, ke mana dihabiskan, dan daripada mana dia dapat harta tersebut, dan juga tentang ilmunya, ke mana digunakan, untuk kebaikan ke ataupun untuk sebaliknya. Jadi ini semua benda yang kita perlu hadapi. Jadi hal ini pasti akan berlaku. Dan Allah menyatakan lagi, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi
kita ni berdepan dengan keadaan kehidupan yang pastinya kehidupan kita ini sesuatu yang memberikan kepada kita peluang lah untuk kita sama ada memilih jalan kebaikan ataupun sebaliknya falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Allah ilhamkan kepada kita tu dua jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Beruntunglah mereka mengikut jalan ketakwaan, rugilah kita mengikut jalan-jalan yang kefasikan tadi dan perkara ini adalah merupakan sesuatu yang pasti akan berlaku di mana kita akan bertemu dengan Tuhan kita sebab itu disebutkan dalam hal ini setengah ulama tafsir mengatakan bertemu dengan Tuhan itu bermaksud mengetahui ganjaran atau balasan apa yang kita lakukan. Itu juga ada setengah ulama tafsir yang mentafsirkan yang demikian sebagaimana kalau kita lihat dalam sebuah hadis bahawa dikatakan Nabi SAW pernah bersabda yang di waktu itu Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbab ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Sesungguhnya wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu bakal akan mati, dan sukailah apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya pasti engkau akan meninggalkannya, dan beramallah dengan apa yang kamu kehendaki, pasti kamu akan bertemu dengan balasannya. Jadi perkataan famulaqih itu juga ada setengah ulama tafsir mengatakan bahawa dia adalah merupakan satu perkara yang kita akan jumpa dengan balasan daripada apa yang kita lakukan dan setengah mengatakan yang kita akan jumpa ni adalah Allah lah, Allah yang memberikan balasan itu kepada kita jadi ini satu perkara yang pasti kita akan bertemu dengannya, dan kita sebagai umat Islam memang itulah harapan kita pun iaitu untuk kita itu bertemu dengan pencipta kita sebab syurga itu sebenarnya dia adalah satu tempat saja di mana kita akan dibalas dengan kebaikan daripada apa yang kita lakukan kebaikannya di bumi di dunia pada hari ini. Tapi nikmat yang paling tinggi dalam syurga itu adalah melihat wajah Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu bercahaya-cahaya kepada Tuhan mereka lah mereka melihat. Jadi ini ada kait-kait ni dengan apa yang kita ceritakan nanti, bahawa dalam pengenalan kita nak menuju kepada Allah ni, sebenarnya dalam perjalanan kita nak mengenal Allah, nak melihat Allah ni, sebenarnya perkara itu kita boleh mulakan di dunia. Dan perkara itu sebenarnya kalau tak jumpa Allah di dunia, dalam arti kata tidak mengenal dia, di hari akhirat juga kita akan tak jumpa. Man kana fi hazi fa huwa fil akhirah, man kana fil hazi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Dan siapa yang mana dalam kat dunia ni dia buta, kat akhirat pun dia akan buta lah. Maksudnya kalau dia kat dunia ni dia tak mengenal Allah, tak mencintai Allah, tidak kita katakan mendapat ma'rifatullah, nanti kat akhirat pun dia akan buta jugalah. Maksudnya di dunia ni kita kena kenal Allah. Kita kena kenal Allah dah kena belajar tauhid, belajar ilmu fardhu ain, fiqh, tasawuf kan. Sebab dikatakan dalam kaedah awaludin ma'rifatullah, awal agama tu mengenal Allah wa akhiruhu mahabbatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah, dan akhir agama itu adalah mencintai Allah. Jadi dalam hal ini kita kena kenal Allah di dunia sebelum kita bertemu dengannya nanti di hari akhirat. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan bahawa manusia ini sudah bersusah payah, berlelah-lelah untuk menuju pada Tuhannya, dan pasti dia akan bertemunya. Dan Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu kitabnya dari sebelah kanannya, maka pasti akan diberikan kepadanya pemeriksaan yang mudah. Jadi ini satu perkara yang Allah nak ceritakan kepada kita. Kalaulah Allah Ta'ala nak mudahkan kita, akan jadi mudahlah kita. Maksudnya dalam hal ini kita kena faham segala benda yang kita buat ni rahmat Allah, bukan atas dasar kekuatan kita, tapi izin dan rahmat daripada Allah. Baru kita akan nampak bahawa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan usaha kita, bukan kodrat kita, dan bukan sesuatu yang kita beri kesan padanya, melainkan semua atas hidayah
pimpinan Allah, di atas rahmat Allah. Sebab tu nak buat apa-apa Syafiq, kita kena minta izin Allah dulu sebenarnya. Maksudnya nak buat apa pun kita kena minta kebenaran Allah Ta'ala, dan bila berakhir satu perkara itu kita terima kasih Allah. Jadi ini satu benda yang menjadi satu amalan juga. Nak buat apa-apa kita niatkan, ya Allah izinkan aku untuk buat benda ni, dan bila dah berjaya kita buat perkara itu, ya Allah terima kasih di atas perkara yang kau berikan pada aku ini. Jadi ini satu benda kita kata amalan hati yang menghidupkan hati, yang menghidupkan ruh amal itu. Sebab bukan semua benda yang kita fikir boleh buat kita boleh buat. Sebenarnya kita rasa kadang-kadang ibadat tu amalan tu kita buat, tapi hakikatnya kalau Allah tak izinkan kita, Allah tak beri kekuatan kepada kita, maka pasti kita tak akan dapat. Nak gerakkan tangan pun tak boleh, nak angkat tangan pun tak boleh. Semua itu atas izin Allah dan rahmat Allah. Jadi itu yang kita harapkan. Dan bila mana Allah berikan perkara itu pada tangan kanan kita ataupun di sebelah kanan kita, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik, dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan bahawa sesungguhnya setiap pemeriksaan itu dikatakan pasti dia itu menyeksakan. Dikatakan dalam hadis, laisa dzalika bil hisab walakin dzalika al ard man yuqish al hisab yaum al qiyamati uzziba. Dan sesungguhnya hal itu bukan pemeriksaan, tetapi dia adalah satu perkara yang diteliti, dan kalau perkara itu diteliti maka pastinya dia akan menyeksakan. Jadi kalaulah Allah nak hisab kita ni, memang satu perkara yang menyeksakan lah. Kan? Segala-gala akan dikira. Kecil ke? Sebab tu kalau kita nak pergi, ada pepatah lah saya baca dalam satu kitab tasawuf yang dikatakan, barang siapa yang nak pergi kepada Allah dengan ilmunya, dia pasti akan ditanya. Barang siapa yang pergi kepada Allah Ta'ala itu dengan amalnya, pasti akan diperiksa. Maka pergilah kepada Allah itu dengan penyerahan dan kasih sayang, pasti kamu akan dirahmati. Itu ada pepatah dalam tasawuf. Jadi kita tengok balik, kalau kita ni nak pergi ke Allah, kita ingat dengan ilmu kita, pasti kita akan disoal dengan macam-macam, dan pasti kita rasa kita takkan mampu lah, kan? Dan kalau kita tu kita pergi Allah dengan amalan, memang amalan tu kita kena buat, wajib kita buat syariat, kan? Tetapi daripada sudut hakikatnya, kalau kita rasa amalan kita menyelamatkan kita, pasti kita akan diperiksa. Dan pergilah kepada Allah dalam keadaan bukan dengan ilmu dan amal, tapi penyerahan. Dengan keadaan kita menyerah diri kepada Allah, maka pasti kita akan dirahmati. Maksudnya, ya Allah, Engkau lah alim, kami ni jahil. Ya Allah, Engkau lah yang kaya, kami ni fakir. Kan? Ya Allah, Engkau lah yang mulia, kami ni hina. Itulah bendanya yang kita kena pegang dalam hati kita. Sebab itulah dalam hal ini Nabi SAW sentiasa berdoa. Nabi berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi kalau kita lihatkan satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sering berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Jadi kita boleh ambil ini sebagai satu doa, satu doa yang kita boleh amalkan. Apa dia? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Jadi kalau kita lihatkan kat situ, ada doa yang kita boleh amalkan daripada hadis Nabi SAW. Maka dalam hadis tersebut, bila mana Nabi SAW mengucapkan, ya Allah, hisapkanlah diriku dengan hisap yang mudah, selesai daripada solatnya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan hisap yang mudah tu? Aisyah tanya, kan? Dan Rasulullah SAW menjawab, ia melihat kepada kitab catatan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat dalamnya. Maksudnya Allah periksa, tetapi Allah Ta'ala dia terjawaz. Maksudnya dia hanya lalu saja. Tidaklah periksa betul-betul. Tidaklah nuqish. Dia sebutkan bila kita jumpa polis ada blok, kan? Macam tu. Polis tengok, jalan. Kita rasa lega, kan? Macam kita dekat immigration lah, kan? Dia tak tengok banyak, dia tengok jalan. Kalau dia tengok pasport kita ada masalah, kita diminta ke tepi
tepi kan, Cek lagi. kita rasa macam gerun ya, suspend gitu macam tu. Jadi Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini maksudkan dengan hisab yang mudah itu? Ya. Maka dikatakan bahawa Allah akan melihat akan amalan tersebut, tetapi Allah Ta'ala hanya melaluinya saja dan memaafkan kesalahan yang ada. Dan Nabi berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, innahu man nuqishal hisab ya Aisyah yauma idzin halaq. Kalau Allah Taala nak teliti kita punya buku hisab kita itu atau buku amalan kita, maka pastilah akan hancur kita ni, pastilah kita itu akan binasa. Kalau Allah nak cek satu-satu. Jadi ini satu benda yang kita katakan tentulah kita mengharapkan rahmat Allah. Betul. Ya, rahmat Allah. Sebab tu kita dalam sembahyang kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, ya, wa'afini wa'fu anni. Kita minta rahmat Allah. Ya, bukan disebabkan amalan kita lah kita ni selamat sebenarnya. Bukanlah sebabkan kekuatan kita lah kita boleh solat sebenarnya, kita boleh puasa, boleh baca Quran, boleh bangun malam. Bukan itu semuanya. Ya, tetapi itu adalah disebabkan rahmat Allah. Bila mana Allah nak kita tu bercakap dengan dia, Allah kejutkan kita waktu malam hari dan kita bercakap dengan Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni anak Tok Sia. Kita rasa kita ni belajar tinggi-tinggi dengan ilmu kita boleh buat sesuatu kan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya hakikatnya la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, jadi ini adalah merupakan satu benda yang kita kena pegang betul-betul dalam etikad kita, dalam hati kita. Makhluk ni kita tak memberi bekas. Allah lah memberikan bekas. Semua Allah. Semuanya Allah. Tidak ada milik kita ya, macam nasyid tu ya. Tidak ada milik kita tu. Sedap kita kena dengar kan. Jadi inilah kalau kita tengokkan hakikat manusia itu sendiri ya. Baik. Jadi inilah keadaan orang-orang yang beriman ya. Dan dikatakan dalam ayat yang seterusnya pada ayat 9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dikembali kepada kaumnya bersama-sama dengan gembira, kepada ahli keluarga dengan gembira. Maksudnya bila sama-sama kita berbuat kebaikan di dunia ni, memanglah kita akan menghadapi berbagai cercaan, akan menghadapi berbagai fitnah, orang kata itu ini ya, orang kata macam-macam lah kita lah bila nak buat kebaikan ni. Kadang-kadang tambah orang muda-muda kan, orang kata tok lembai lah kan, nak jadi alim sangat, macam-macam lah kau ni alim sangat, contohnya macam tu kan. Jadi memang kita akan berdepan dengan berbagai-bagai cubaan, halangan dan rintangan. Namun apabila kita berjaya menghadapi perkara itu dan kita menghadapi kehidupan kita di dunia dengan keadaan dirahmati Allah Ta'ala, bila kita kembali kepada Allah, kita melihat amalan dan juga balasan yang Allah bagi kepada kita, kita akan rasa gembira. Kerana kita akan kembali berkawan-kawan kita yang dulu bersama-sama berjuang dengan kita di dunia kan. Jadi ini satu benda yang kita katakan bahawa dia akan bergembira di sana ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada At-Tabrani bahawa dikatakan Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kalian mengerjakan banyak amal perbuatan yang tidak kamu kenali, dan tidak berapa lama kemudian orang yang bersangkutan kembali kepada keluarganya, ada kalanya dalam keadaan yang gembira dan ada kalanya yang bermuram durja. Jadi kita ni sebab kita orang kata apa, biar susah dahulu, bersenang-senang kita kemudian ya kan. Jadi memang kat dunia ni kita susah nak didik diri kita, nak didik keluarga kita kan, kawan-kawan kita. Kita nak buat syariat, kita nak melakukan amalan ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan. Tetapi pastinya perkara itu di hujung perjalanan kita ni, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita ya. Jadi kita mulakanlah kebaikan itu sekarang. Jangan tunggu besok, lusa kan. Jangan tunggu anak dah besar kan, ataupun jangan tunggulah aku dah tua baru aku nak bertaubat. Jangan macam tu. Ada kekangan, buat je baik. Buat saja. Bila ada niat saja buat saja. Jangan kita bertangguh di atas perkara tersebut. Kerana kalau kita bertangguh-tangguh di atas perkara tersebut, nanti akan menjadi satu perkara yang kita katakan kita bertangguh-tangguh di atas amal. Dan di situ nanti syaitan akan masuk. Besoklah, kemudianlah kan. Dia akan ubahlah. Dan itu akan menyebabkan kita itu terlambat, terlewat daripada melakukan amal. Sebab kita tak tahu mati itu boleh datang bila-bila masa saja. Kadang-kadang kita nak buat kebaikan, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita dulu. Macam mana? Rugilah kita tak dapat kebaikan tersebut kan. Jadi ini benda yang kita kena lakukan sepantas yang mungkin. Sebab syaitan akan melalaikan kita daripada kebaikan dan akan melambat-lambatkan kita daripada nak membuat kebaikan ya. Sebab tu disebutkan hadis Nabi SAW, dia kata badirul amal, hendaklah kamu itu bersegera
dengan beramal itu. Nabi menyatakan hendaklah kamu segera dengan amal itu, kerana sesungguhnya akan berlaku keadaan, kata Nabi SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Orang-orang mukmin ini kadang-kadang waktu siangnya dia beriman, petang dia akan kafir. Sedangkan kadang-kadang waktu petang di Islam, pagi pula akan kafir. Jadi up and down dia, iman dia macam tu. Sebab tu kena buat amal, kena pantau dengan amal. Kalau tidak, kita akan tersasar dari perjalanan kebenaran, ya. Jadi cadangnya kita nak habiskan surah ni kan, tapi nampak gayanya sampai kita katakan tadi sampai ke ayat yang ke-9, 9 lah, kita ambil 9. Nanti kita sambung lagi lah minggu depan, insyaAllah, ya. InsyaAllah. Baik, itu dia kan, banyak perkara yang kita belajar, yang kita faham dalam surah ini. Sebenarnya bila tekun kita menelitinya, dia ada perkaitan kan daripada surah-surah sebelum ni. Bagaimana Allah menceritakan, Allah rakamkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah cerita tentang pengakhiran itu. Dan kita yang berada di awalan ini sentiasalah beringat dan muhasabah diri kita lagi, kita perkuatkan lagi kualiti hidup ini, kualiti ibadah kita, supaya kita ada persediaan untuk menuju ke hari perakhiran. Moga baik-baik pengakhiran kita. Doktor, terima kasih banyak-banyak, Doktor. Moga dapat jumpa lagi pertemuan akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti juga Bola Bicara ini menerusi rancangan Tadabbur. Mungkin ada yang nak tonton lagi rancangan ini, anda boleh saja ke dalam platform media sosial kita di Facebook, juga di YouTube IKIM, sebab ada kita siarkan lagi di situ. Boleh share banyak-banyak, follow rapat-rapat dan like, okey, untuk kita berikan lagi manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Semoga ada kebaikan yang sentiasa berlarutan di situ, insyaAllah. Okey, dan teruskan setia bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni, dan kita akan bawakan perkongsian selanjutnya kepada anda. Dan jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami.
sebagai rakyat Malaysia terhadap isu Palestin. Radio IKIM sebagai radio rasmi menjemput anda untuk hadir ke Solidarity for Palestine pada hari ini 29 Oktober 2023 bermula pukul 6 petang hingga 11 malam di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. #Bebas Palestin. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Inspirasi Inforia Islam. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai khas grade DQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 25 tahun. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan atau yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus semua urusan berkaitan tugasan pengurusi yang melibatkan kunjungan hormat, lawatan rasmi, projek-projek khas, kerjasama strategik, penerbitan, persidangan atau seminar serta mesyuarat dalam dan luar negara. Menjalankan tugas sebagai pegawai perantara atau liaison officer di antara pengurusi dengan kedutaan, kementerian, agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dengan IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 26 Oktober 2023. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran YADIM. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank YADIM 5660105428 atau layari laman sesama YADIM www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islamik dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. عن سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim diceritakan bahawa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Inspirasi, inforia, Islam.